Antara fokus dari Negeri di Bawah Bayu petang ini, budaya inovasi dalam perkhidmatan perlu diamal sepanjang masa demi perkhidmatan yang cekap dan cepat. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Sektor pendidikan perlu menjadikan inovasi sebagai budaya dalam perkhidmatan. Ia penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan sentiasa cepat, cekap dan berkesan seiring dengan perubahan teknologi dan corak pembangunan yang pesat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pembudayaan inovasi harus dijadikan amalan kerja setiap masa, bukan sekadar bahan pengisian bagi sesuatu program khusus. Beliau yang juga Exo Pendidikan Negeri berucap merasmikan mini convention Horizon Baharu, kumpulan inovatif dan kreatif MIKOKIK, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS 2023. Program bertemakan memperkasa inovasi menjulang produktiviti berlangsung di Sekolah Menengah Lokyuk Likas. Menurut Datuk Arifin, pelaksanaan MIKOKIK telah membuka ruang dan peluang kepada warga pendidik untuk menzahirkan idea bagi meningkatkan produktiviti dan pembangunan sektor dan unit masing-masing. Saya kagum dengan usaha mereka yang diadakan setiap tahun untuk melahirkan bidang-bidang inovasi kreativiti dalam memudahkan pertama sekali kerja mereka, kedua dalam memudahkan pelanggan, dan ini yang sangat penting dan dalam memberikan keberkesanan dalam perkhidmatan mereka. Sebanyak 15 pasukan berjaya ke peringkat akhir, iaitu 5 pasukan mewakili sektor JPNS, manakala 10 pasukan mewakili pejabat pendidikan daerah. Mini convention ini berlangsung sehingga esok. Perjumpaan Southeast Asia Biosphere Reserve Network CBRNet ke-14 yang berlangsung di Kota Kinabalu selama 3 hari bermula semalam memberi fokus kepada beberapa prinsip perlindungan alam sekitar, antaranya pemeliharaan Reserve Biosfera bagi memelihara keseimbangan antara pembangunan dan alam semula jadi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata, perjumpaan tersebut turut memberi perhatian kepada pelancongan mampan yang melindungi alam sekitar dalam setiap aktiviti pelancongan yang turut memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan perjumpaan tersebut yang disertai wakil dari negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia, Kemboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. Menurut Datuk Christina, usaha melindungi warisan alam sekitar bersama dimantapkan lagi dengan penyelidikan dan perkongsian pengetahuan oleh para peserta bagi menangani cabaran alam sekitar dan budaya serantau. Sabah menjadi lokasi ketiga di dunia memiliki Triple Crown Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, berikutan pengisytiharan Geopark Negara Kinabalu sebagai The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Lagu bertajuk Gagasan Rakyat Rumah Kita kini menjadi lagu rasmi Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat. Lagu ciptaan Kifli Ali Bajarai itu menjuarai pertandingan mencipta lagu rasmi parti berkenaan. Sementara itu, Datin Saadia Abdul Rashid dan Alison Alexandra masing-masing memenangi naib juara dan tempat ketiga dengan lagu bertajuk Gagasan Rakyat Sabah dan Gagasan Rakyat. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 disampaikan Ketua Menteri Merangkap Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Majlis penyampaian hadiah diadakan bersempena Jamuan Malam Persidangan Agung Tahunan 2023 Gagasan Rakyat. Majlis dihadiri pemimpin tertinggi parti bersama lebih 3,000 perwakilan seluruh Sabah. Ia turut diserikan dengan persembahan tarian kebudayaan dan nyanyian artis tempatan dan tanah air. Sementara itu, mengulas mengenai isu pencemaran sebuah tangki air Kolej Kediaman UMS seperti dipaparkan menerusi sebuah rakaman video, Datuk Dr. Kasim berkata tindakan segera telah diambil bagi mengatasi masalah tersebut.
Menurut Datuk Dr. Kasim, tangki tersebut membekalkan sumber air Telaga Tiub. Tangki tersebut tidak disalurkan untuk kegunaan pelajar-pelajar secara umum. Kita telah ada inisiatif untuk menggali tube well daripada bawah tanah. Jadi kita meletakkan satu tangki di pinggir Kolej Kediaman, di pinggir hutan dekat dengan bukit. Jadi kawasan itu tercemar. Tempat ini sebagai stok air. Menurut Datuk Dr. Kasim, tangki tersebut telah dibersihkan bagi memastikan penghuni Kolej Kediaman Terbabit tidak menggunakan air daripada tangki alternatif itu. Katanya Jabatan Air Sabah masih menjadi pembekal utama air bersih ke kampus UMS. Universiti Malaysia Sabah UMS menyasar untuk melahirkan tenaga pakar dalam sektor keselamatan makanan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sasaran itu bersandarkan slogan peneraju masyarakat berinovasi melalui pewujudan makmal hidupan dan program-program yang bermanfaat untuk penduduk negeri ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur memberitahu RTM penglibatan UMS dalam sektor keselamatan makanan juga antara usaha membantu negara mengurangkan kebergantungan import makanan yang menelan kos berbilion ringgit saban tahun. Kerjasama yang kita lakukan dengan pihak-pihak industri setakat ini telah menghasilkan banyak inovasi-inovasi dalam bidang pertanian, dan insyaAllah 10 tahun akan datang bukan hanya negeri Sabah tetapi Malaysia secara umumnya kita tidak lagi jangan kebergantungan kepada import hasil makanan. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah. Katanya UMS turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah Maju Jaya melalui beberapa cara iaitu penyelidikan dan inovasi dalam beberapa bidang termasuk pertanian, akuakultur, bioteknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Aktiviti penyelidikan tersebut mampu membangunkan teknologi dan inovasi baharu yang boleh dikomersialkan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peluang pekerjaan baharu. Penganjuran Pesta Ampalut di Padau atau Pesta Lumba Perahu yang sinonim dengan masyarakat etnik Tidong yang sebelum ini diraikan di daerah Beluran akan diperluas ke daerah Sandakan. Cadangan itu bagi memberi peluang kepada masyarakat lain merasai kemeriahan pesta tersebut selain merapatkan lagi persaudaraan antara etnik Tidong. Datuk Dr. Jusli Ajirol berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Kampung Sungai Tiram merupakan antara lokasi yang sesuai untuk penganjuran Pesta Ampalut di Padau. Di Sungai Tiram ini kita ada sungai yang luas dan laut yang terbentang. Begitu juga di Dandulit. Mungkin itu salah satu lokasi. InsyaAllah kita akan perkenalkan, tujuannya bukan kerana masyarakat Tidong saja, tetapi kerana program-program kebudayaan ini merupakan program menarik pelancong. Datuk Jusli yang juga Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Gumgum ditemui pemberita dalam majlis penutupan Festival Budaya Sungai Tiram 2023 di Batu 19 Sandakan. Festival Budaya Sungai Tiram yang julung kali diadakan ini berlangsung selama 12 hari dengan pengisian pelbagai aktiviti menarik termasuk pertandingan pakaian tradisi, persembahan kebudayaan dan nyanyian. Ia berjaya menarik lebih 2,000 pengunjung dari dalam dan luar daerah Sandakan. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk lebih banyak perkembangan semasa tanah air, terus saja bersama Sahi. Silakan Sahi.